tertib ni, tertib wuduk, dia ada ketika rukun tertib ni tak ada. Ada ketika rukun tertib ni tak ada. Dia berbeza dengan menyelam tadi. Menyelam, rukun tertib tu masih lagi ada. Menyelam, rukun tertib tu masih lagi ada, tapi terhasil dapat tertib sekelip mata. Tapi ada ketika rukun tertib ni tak ada, tidak menjadi rukun. Bila ni? Ketika kita mandi wajib. Ketika kita mandi wajib, terangkat ada besar, automatik terangkat ada kecil. Terangkat ada kecil ketika mengikut terangkat ada besar ni, dia tidak ada rukun tertib, gugur tertib di situ. Hak menyelam tadi masih lagi rukun tertib, faham tak ni? Tapi terhasil tertib dalam sekelip mata. Adapun terangkat hadas kecil ketika kita mandi wajib, gugur rukun tertib, tak ada rukun tertib. Buat contoh je ni, buat contoh ni, nak nampak masalah je. Orang mandi wajib ni disiram daripada atas, daripada kepala apa semua. Kita buat masalah lah, dia jenis sejuk, dia tak boleh nak siram ke atas, dia kena basuh daripada kaki contohnya. Ada ni kan, dia tak boleh kan basuh atas kepala lalu kan, dia kata mengejut sangat, sejuk tu mengejut sangat, dia kata menyebabkan otak gegar ke mana. Ada orang dia cerita tu, wallahu alam lah. Lepas tu macam mana nak tidak mengejut tu, dia kata basuh sebelah kaki dulu, naik ala kata mana sejuk tu tidak mengejutkan, dia kata. Lepas tu dia kata kalau buat gitu lambat sikit kecut kulit kan. Lambat kecut kulit, iya ke dah? Dah bila kejut otak kerana sejuk pagi-pagi tu, kulit pun jadi kecut. Lalu pada tak tua mana pun sebenarnya dah. Ustaz ambuh ke tua tu. Jadi dia mandi wajib mulai daripada kaki, kita kata. Dia pun niat mandi wajib ketika disiram kaki. Maka kaki tu juga adalah anggota wuduk. Kaki juga anggota wuduk. Sekarang terangkat hadap besar sebelah kaki tu lah, tak selesai lagi mandi wajib ni. Terangkat ada kecil di kaki, terangkat, oh muka, tangan, kepala belum terangkat ada kecil, takkan kaki terangkat ada kecil dah, mana tertib ya? Tak ada tertib, dia kata gugur rukun tertib, gugur rukun tertib. Maknanya kalau kata dia mandi wajib ni bukan niat ambil semayang pun. Pandangan muktamad, mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat dengan automatik. Itu pandangan muktamad. Ada ni. Makna dengan mandi wajib yang mana terangkat hadas kecil tu, dia boleh sembahyang. Sebab hadas kecil pun terangkat sama ketika dia mengangkat hadas besar. Jikalau ketika dia mengangkat hadas besar tu, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Ada khaib pula situ. Jadi sekarang ni dia basuh kaki. Mandi wajib ni bukan niat bismillah, basuh kaki mandi wajib. Terangkat hadas besar lah mana kena air tu. Dan kaki tu adalah anggota wuduk, terangkat hadas kecil di kaki. Padahal muka, tangan, kepala tak kena air lagi, masih lagi berhadas kecil. Macam mana kaki boleh terangkat hadas kecil? Sebab mana tertibnya? Terangkat ada kecil bersekali dengan mandi wajib, dia gugur rukun tertib. Dia gitu. Lepas naik ala katas tu, bila kena air mandi wajib tu dia anggota wuduk, terangkat ada kecil pula dia anggota yang lain. Ada. Kemudian saya sebut tadi, lepas daripada mandi wajib dia boleh semayang lah. Syaratnya dia tidak melakukan perkara yang batal wuduk dia. Tiba-tiba lepas daripada basuh kaki apa semua, naik ala katas, sampai di pinggang tu, dia pun sentuh kemaluan. Dia pun sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan ni perkara yang membatalkan wuduk. Tapi nak membatalkan wuduk warna muka, tangan, kepala, belum ada wuduk lagi. Yang ada wuduknya kaki, barunya di bawah. Maka kaki tu kembali berhadas kecil, batal wuduk kaki.
Wuduk muka, wuduk tangan, wuduk kaki, wuduk kepala, nak batal Quran dia belum terangkat. Hak kaki terangkat dah tadi kan? Batal hak kaki tu. Oh, pening yang main batas juring. Ada. Kita cerita juring kan ni. Oh, kalau mandi seketok bang lalu tu dengan air hujan tu. Tu tak ada dah lah. Sekejap je terangkat lah ada kecil di muka, tangan, kepala, kaki. Awak nak selu-selu kan? Maka batal wuduk dia sebab disentuh kemaluan. Lepas daripada tu dia pun naik ala kata, rata tangan, rata muka, rata kepala. Dia mana wajib ni? Maka terangkatlah ada kecil di tangan, terangkat ada kecil di muka, terangkat ada kecil di kepala. Yang hanya berada kecil adalah kaki sahaja. Sesar mandi wajib, dia kena berwuduk basuh kaki saja. Niat saja aku mengambil wuduk, niat saja aku ada kecil, hak kaki saja. Ada ni. Pelik tu. Kalau tanya, mau ada semayang ke tak? Oh, lain ada semayang belaka, kaki je tak ada semayang. Mana gitu. Oh, tu mungkin boleh berlaku di kaki dah asal lagi di rumah boleh berlaku tu. Tahu? Ni masalah kaki dia sudah ada wuduk, kakinya sudah terangkat ada kecil, lagi sentuh kemaluan. Kembali bahalah kecil semula lah kaki yang terangkat dah tadinya. Dah kenapa tangan, muka, kepala ni tak batal wuduk? Belum terangkat ada kecil lagi dia tangan, muka, kepala. Bila naik air lekatah ketika mandi wajib ni, terangkat ada besar dan terangkat ada kecil di tangan, muka dan kepala. Jadi kaki saja yang berada kecil. Sudah mandi wajib dia kena berwuduk. Niat wuduk ni ketika dia basuh kaki semata-mata. Tapi kalau anggota wuduk terangkat ada kecil belaka dah, baru disentuh kemaluan, tak ada lah. Tak ada wuduk langsung dah tu. Dia terangkat ada dia mengangkat ada besar, terangkat ada kecil, keempat-empat anggota wuduk, kemudian dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk, sentuh kemaluan ke kentut ke, maka tu tak ada lah pada dia. Tak ada lah wuduk tu, sudah mandi wajib dia kena ambil sembahyang lain lah. Oh, ni yang biasa berlaku. Orang kita jarang ketika mandi wajib, dia jarang pelihara wuduk. Dia ketika kita mandi wajib, sunat kita pelihara wuduk. Yang mana kita sebelum mandi wajib tu sunat ambil wuduk dulu. Kemudian ketika mandi wajib, kita disunatkan pelihara, jangan buat perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kalau nak gosok kawasan kemaluan tu, gosok sama ada dengan belakang tangan ataupun dengan belapik. Sunat seumpama tu. Biar ketika kita mandi wajib, kita pelihara wuduk kita. Sunat seumpama tu. Kalau kita malah biar batal-batal kita ambil sembahyang air banyak. Dia bukan gitu. Nak cerita sunat kita ketika mandi wajib, kita pelihara wuduk kita dengan bau. Jangan buat perkara yang membatalkan wuduk. Ialah setengah orang ni dia nak gosok-gosok tempat kemaluan, tempat lipatan tu, kalau dengan belakang tangan ni dia rasa macam tak puas hati, takut tak rata lah apalah, dia nak pakai tapak tangan juga barulah jadi. Itulah maknanya menyebabkan wuduknya tidak terpelihara, wuduk jadi batal. Cuma kita kena beringat sikit lah. Pernah saya dengar satu jawapan soalan, ketika kita mandi wajib, kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian selepas kita selesai mandi wajib, kita wajib tak berwuduk semula? Soalan dia. Jadi yang menjawab tu kata, betul, ketika kita mandi wajib, kita sentuh kemaluan yang membatalkan wuduk. Tapi ketika kita mandi wajib, lepas kita sentuh kemaluan, kita masih lagi menyambung mandi wajib. Air kembali balik kena di muka, kena di tangan, kena di kepala, kena di kaki. Wuduk boleh semula lah dia kata. Kan kita tadi kan, kita mandi wajib, terangkat ada kecil sekali ketika air tu kena anggota wuduk. Sekarang ni air sudah meratapi sekalian tubuh, sudah terangkat ke empat-empat anggota wuduk daripada hadas kecil.
Kemudian kita buat perkara yang membatalkan wuduk satu kemaluan. Tapi selepas tu kita masih lagi menyambung mandi wajib. Lepas tu dia jawab soalan tu, dia kata maknanya wuduk tu boleh semula dengan bahawa selesai mandi wajib kita ada wuduk semula. Tu salah faham sangat tu. Salah faham sangat. Sebab kitanya sebelum kita nak cerita terangkat hadas kecil, nak tanya dulu. Kita mandi wajib maka hadas besar. Ketika mana kau terangkat hadas besar? Rata kali yang pertama. Rata kali kedua sudah tidak mengangkat hadas besar, sunat sahaja. Rata kali ketiga sudah tidak mengangkat hadas besar, sunat sahaja. Bukan air mandi wajib rata kali kedua, rata kali ketiga, kalau kita takung balik dalam besen, air itu kekal mutlak. Sebab itu bukan air mengangkat hadas besar. Air mengangkat hadas besar hanya rata kali yang pertama, bukan gitu. Cuma kali kedua hukumnya sunat, kali ketiga hukumnya sunat. Tak nampak gambaran sebab mandi wajib bukan 3 kali, puluh kali air rata. Tak nampak gambaran. Dah ketika mandi wajib itulah nak menghilangkan kotoran, nak menghilangkan daki, nak menghilangkan busuk. Ketika mandi wajib itulah yang kita buat untuk perkara-perkara yang lain. Walah mandi wajib ni bersih habis dah. Tubuh tu bersabung dah. Tubuh tu bersih dah. Sunat sempun barulah kita mandi wajib. Ambil air secarik, mandi wajib selu-selu. Tu air di tubuh kita tu lah air ibadah. Air ibadah yang disunatkan kita jangan lap, biar dikering di tubuh kita air ibadah. Adapun kalau kita mandi wajib, kalau mana dia buat sabun berapa, air ibadah dalam parit dah air ibadah ni. Sebab air mandi wajib 3 saja. Rata kali pertama mengangkat hadas besar, rata kali kedua 3 sunat. Tapi nak cerita rata kali kedua 3 bukan mengangkat hadas besar dah, sunat saja. Faham tak? Jadi mengangkat hadas besar hanya rata kali yang pertama. Hak rata tu lah mengangkat hadas kecil. Mana rata kali yang kedua untuk mandi wajib ni sudah tidak mengangkat hadas besar dah, maka tidak terangkatlah hadas kecil. Jadi selepas rata kali yang pertama ni terangkat hadas besar sekian tubuh, terangkat hadas kecil, dia pun sentuh kemaluan, buat perkara membatalkan wuduk. Hadas besar tak ada masalah, hadas kecil tu tadi sudah terangkat, kembali berhadas kecil. Isikan air pula tu. Air mana tu? Air kali yang kedua yang disunatkan. Mengangkat hadas besar ke tak? Tak. Maka wuduk tidak terangkat secara automatik lah, sebab tak ada dah mengangkat hadas besarnya. Faham tak ni? Kata kali kedua ketiga pun sudah tidak mengangkat hadas kecil, sebab bukan mengangkat hadas besar dah tu. Ni sama telah kita mandi seterus kemaluan. Lepas tu kita mandi. Itu bukan mandi wajib. Itu mandi nak hilang daki. Itu mandi nak hilang panas. Maka terangkat dah ada kecil. Hak air menyusul di kemudian. Dia terangkat hadas kecil bersekali dengan air yang mengangkat hadas besar. Air yang mengangkat hadas besar hanyalah hak rata kali yang pertama. Dengan air kali pertama terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil, kita sentuh kemaluan, maka kembali berhadas kecil. Kemudian rata pula mandi wajib ni, rata pula berapa puluh kali pun tak ada dah terangkat hadas kecil. Sebab seorang bukan mengangkat hadas besar dah. Sebab hadas besar sudah selesai terangkat dengan rata kali pertama dan terhasil terangkat hadas kecil secara automatik. Mana pada sentuh kemaluan tak ada, kena ambil wuduk lain mana. Jadi dalam jawapan tu disebut nanti air masih lagi meratai tubuh, maka air masih lagi mengenai muka, tangan, kepala, kaki, kembali baliklah wuduk. Dia kata dia ingat ke terangkat hadas kecil ni kepada semua air? Bukan, terangkat hadas kecil ketika terangkat hadas besar. Bila terangkat hadas besar? Ketika rata kali yang pertama. Kemudian orang sebut tadi itulah, orang kata nak mandi wajib ni bersihkan kotoran dahulu, memang sunat seumpama itulah. Kena bersabun dulu, siap-siap beres. Kemudian barulah
Mandi wajib biar rata 3 kali. Maka air di tubuh kita ni air ibadah. Maka disunatkan ibadah tu biar dia meresapi kering di tubuh kita. Bukan hak mandi wajib siapa ke berpuluh-puluh kali air meratai sekali dengan sabun apa semua. Air ibadah rasuk nak parit lama dah. Air tubuh kita tu air mandi untuk menghilangkan daki, untuk menghilangkan panas. Bukan air ibadah untuk mengekat adab besar. Boleh kita beres semua dengan sabun apa beres bersih tak? Kita pun mandi wajib air segantang. Boleh? Air segantang lah, siram selu-selu gosok, siram selu-selu gosok, segantang saja. Gimana? Kan berwuduk air cukup, mandi wajib air segantang. Kita sebab kata mandi wajib air segantang, bekok daki. Tu sebab iklim tempat kita berdaki. Jadi sebelum kita nak mandi wajib, bersihkan daki dulu, sunat seumpama tu. Lepas tu boleh kita mandi wajib dengan air yang kodok-kodok segantang. Mana tak payah guna banyak lah. Kalau kita tengok kodok 3 kali lalu air. Air kali pertama mengangkat adab besar, air kali kedua ketiga hukumnya sunat. Jadi di tubuh kita ni ada 3 air ibadah. Maka itulah sunat, jangan lap. Kita tempat air mewah ni ajar seumpama tu bulat mata-mata saja je lah. Ni beru bukan air pahit ujang tu. Niat mandi wajib pun tak ada lagi tu. Mudah kan? Bukan air pahit ujang tu, beru cacang bawah tu. Batu timbul saya pernah sebut, ada orang dia salah faham orang ngajar. Orang ngajar tu kata lepas selesai mandi barulah niat mandi wajib. Kata lepas selesai mandi nak niat mandi wajib, dah selesai dah mandi. Dia salah faham. Orang tu ngajar mandi biar selesai beres molek, hilang daki-daki, hilang kotoran, barulah kita niat mandi wajib. Kena perkata 3 kali tu lah. Bukan selesai mandi wajib barulah nak lak dengan tualan ni saja aku mandi wajib warna. Selesai dah. Maksud dia orang ngajar kemungkinan lah. Saya tak dengar orang ngajar tu macam mana. Tapi orang belajar ni ditanya, betul tak Ustaz? Orang ngajar dia kata lepas selesai mandi bukan mandi wajib ni, lepas selesai mandi barulah niat mandi wajib. Niat mandi wajib tu bila? Lepas selesai lah. Lepas selesai mandi ke doa selesai dah. Dia salah faham. Kemungkinan maksud orang ngajar tu ya, lepas selesai mandi hilang daki-daki, barulah niat mandi wajib dengan bahawa kena datangkan air lah untuk mandi wajib tu. Tapi datangkan air sedikit je lah sebab nak menghilangkan kotor-kotor, tubuh kita bersih dah. Mungkin maksud dia situ lah. Takkan lepas selesai mandi dah niat mandi wajib, air tak siram untuk mandi wajib, niat mandi wajib mana? Dia mungkin salah faham. Dia memang sunat seumpama tu. Memang sunat. Kita bersih dulu tubuh kita. Kemudian barulah kita niat mandi wajib. Sebab kita ni iklim Malaysia kan, bukan macam iklim Mekah pun bukan. Kita iklim Malaysia, tubuh kita akan berdaki. Maka kalau kita mandi sekadar segantang mandi wajib, memang bekok daki lah macam orang tua sebut tu. Kita hilang dulu kotor-kotor sunat tu, membawa kita mandi wajib. Jadi yang mana terangkat ada besar, air itulah automatik terangkat. Ada kecil, dia gugur rukun tertib. Kemudian lepas disambung hak berkaitan dengan syak ketika berwuduk, dan juga syak ketika selepas selesai berwuduk. Kita akan bandingkan dengan hak syak ketika sembahyang akan rukun, dan juga syak ketika sudah sembahyang dah syak akan rukun. Macam sebut